سيدنا محمد وعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع. اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini. Kita dapat bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan. Kita dapat bersama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita sempat untuk bersama-sama dalam madrasah Ramadan. Tak lama dah, lusa malam esok kita pakat-pakat semaya tarawih. Dia 1 Ramadan pada hari Ahad ni, insya-Allah kita akan memulakan hari yang pertama di dalam bulan Ramadan. Maka sempena dengan kita nak masuk bulan Ramadan, pada pagi ini ambil kesempatan untuk memperingatkan diri hamba dan juga diri adik kakak muslimin dan juga muslimat berkenaan dengan beberapa perkara sebelum kita masuk ataupun kita melangkah masuk ke dalam bulan Ramadan. Ulama-ulama kita menyebut di dalam kitab-kitab mereka bagaimana gambaran, bagaimana perasaan mereka apabila mereka berada ataupun mereka melangkah masuk ke dalam Ramadan. Mereka menggambarkan perasaan gembira mereka, mereka gambarkan perasaan rindu mereka apabila berada di dalam madrasah Ramadan, apabila melangkah masuk ke dalam madrasah Ramadan. Gembiranya mereka, sukanya mereka dengan kehadiran Ramadan. Maka sebab itu kita sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang belajar, orang yang reti berkenaan dengan hukum hakam ini, maka kita kena meletakkan perasaan yang sama apabila kita nak masuk madrasah Ramadan. Kita kena rasa gembira, kita kena rasa suka, kita kena rasa bertuah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan panjangkan umur kita untuk kita menghabiskan sebulan di dalam bulan Ramadan. Ini adalah kelebihan yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Mungkin di sana Allah Ta'ala nak suruh kita comel balik Ramadan kita. Allah Ta'ala suruh kita tengok balik di mana kekurangan-kekurangan hak kita buat dengan sengaja ataupun tidak sengaja Ramadan yang berlalu. Maka di kesempatan ini kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat-sangat kita kena ambil berat dan juga perhatian untuk kita sama-sama beki, sama-sama kita melipat kali gandakan amalan-amalan kita dan apa sahaja
yang kita buat di dalam madrasah Ramadan. Bayangkan ada di kalangan kita orang Islam juga, tetapi mereka mensia-siakan kehadiran Ramadan. Mereka tidak bergembira dengan kehadiran Ramadan. Mereka tidak gemar dengan kehadiran Ramadan. Buktinya di mana? Buktinya apabila mereka tidak buat persiapan, mereka tidak buat persediaan untuk melakukan masuk ke dalam madrasah Ramadan. Maka Alhamdulillah kita pada pagi ini dan sebelum ini, hamba yakin dan juga percaya, kita sudah melakukan persiapan, kita telah buat persediaan untuk melakukan masuk ke dalam madrasah Ramadan. Maka sebab itu ulama juga telah menggariskan beberapa persediaan ataupun isti'dad untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah apabila nak melakukan masuk ke dalam madrasah Ramadan. Yang pertama dia panggil isti'dadu ar-ruhi, iaitu persiapan daripada sudut rohani. Persiapan daripada sudut rohani ini iaitu kita kena bersihkan diri kita daripada melakukan maksiat. Kita kena bersihkan diri kita daripada melakukan maksiat. Ibarat kata kita masuk dalam madrasah Ramadan ini sebagaimana kain putih. Sejadah kita, pakaian kita yang berwarna putih bersih daripada dosa, bersih daripada perkara-perkara yang tidak molek, bersih daripada perkara-perkara keji. Lagu itulah orang panggil ibarat kita ni melakukan masuk dalam madrasah Ramadan dalam keadaan bersih daripada dosa-dosa dan juga maksiat. Bagaimana kita nak membersihkan semua itu? Tidak lain tidak bukan kita kena kembali kepada Allah. Kena kembali kepada Allah iaitu bertaubat. Bertaubat daripada melakukan kesalahan, bertaubat daripada melakukan kesilapan. Dan kita tahu bahawasanya manusia ini sering melakukan kesalahan dan juga kesilapan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun aw kama qala. Setiap daripada anak Adam ini khata', banyak melakukan kesilapan, kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan dan juga kesalahan ini at-tawwabun, mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak terlepas diri hamba dan diri adik kakak yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Ta'ala, kita kena kembali kepada Allah dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia tulis dalam kitab dia Riyadus Salihin. Abu pernah mengajar dulu sini Riyadus Salihin. Kita buka kitab Riyadus Salihin, bab taubah, bab bertaubat. Maka di awal-awal bab taubah ini Imam Nawawi telah menggariskan kepada kita bagaimana cara dan juga kaedah kita nak kembali kepada Allah, kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Nawawi menyebut at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Bertaubat itu adalah wajib daripada setiap kesalahan dan juga dosa yang kita buat. Wajib, bukannya sunat, bukannya makruh, apatah lagi haram.
tetapi wajib. Bertaubat itu wajib di atas kesalahan dan juga kesilapan hak kita buat. Fa in kanatul ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin falaha salasatu syurutin. Sekiranya maksiat tersebut di antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh, dia tidak sembahyang, dia tidak puasa, dia tidak keluar zakat, tu maksiat hamba dengan Allah, tak ada kaitan dengan manusia yang lain. Maka ada 3 syarat hak kita kena buat. Ada 3 syarat hak kita kena buat. Yang pertama, ahaduha ayyuqli'a 'anil ma'siyati. Kita kena berhenti daripada melakukan maksiat. Hak tu yang pertama. Kita kena berhenti, kena stop. Kok mana-mana pun nak masuk, sebelum masuk satu Ramadan, kita kena berhenti, kita kena stop dari melakukan maksiat. Wasani ayyandama ala fi'liha. Kita kena menyesal dengan maksiat yang kita buat. Mari rasa menyesal. Kalau tak mari rasa menyesal, tak dia dua lekok dia buat pula. Dia kena berhenti dan juga mari rasa menyesal. Allahu Akbar, Subhanallah, Astaghfirullah. Tak kena lagu ni, tak betul ni, tak kena. Mari rasa menyesal. Wasalithu ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Syarat yang ketiga, dia tidak akan mengulangi kesalahan dan juga kesilapan itu di lain kali. Tak akan buat dah, tak akan mengulangi dah kesalahan tersebut. Alla ya'uda ilaiha abadan. Dia tidak akan berazam, dia tidak akan meletakkan cita-cita nak buat pula. Habis Ramadan kak, kita sambung balik. Satu Syawal tu supaya sekala tak boleh. Hak tu ada niat dalam hati dia, dia nak buat balik. Tu 3 syarat. Sekiranya dosa hak kita buat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi tambah lagi, wa in kanatul ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun. Sekiranya kesalahan ataupun maksiat ataupun dosa hak kita buat tu antara kita dengan manusia. Hak tadi kita dengan Allah, hak ni kita dengan manusia. Maka fasyurutuha arba'atun, syarat dia 4. Hazihi salasati, 3 mula-mula tu, lepas tu tambah so. Gapo dia? Wa ayyamra'a min haqqi sahibiha. Mu kena bersihkan, mu kena lepaskan kesalahan dan juga dosa tadi dengan manusia tersebut. Maknanya kita kena sudah, kita kena sesal dengan orang tu. Imam Nawawi bagi contoh, fa in kanat malan aw nahwa raddahu ilaiha. Kalau mu ada ambil harta dia, kalau mu ada curi harta dia, raddahu ilaiha, mu kena hantar balik. Curi selipar ke, wal iyazabillah, ataupun apa-apa kesalahan hak berkaitan dengan harta, kita salah ambil duit dia ke, kita gapo-gapo lah berkenaan dengan harta, raddahu ilaiha, mu kena hantar balik. Wa in kanat ghibatan istahallahu minha. Sekiranya kamu ada ghibah, kamu ada mengumpat ataupun fitnah ataupun mereka-reka cerita, mu ada ngumpat ke dia, mu ada fitnah dia, mu ada kata uduh ke dia,
istahallahu minha. Mu kena pergi minta maaf dengan dia, minta halal. Mak, tak kira lah, aku nak minta maaf denganmu ni, sebab aku dok kata kamu, aku dok fitnah kamu, aku dok burukmu, aku nak minta maaf denganmu. Tu syarat yang keempat. Apabila dosa hak kita buat ada kaitan dengan manusia, maka Imam Nawawi kata 3 orang panggil syarat tadi, kalau kita tak buat, lam tasihha taubatu, taubat dia tidak sah. Fa in fuqida ahadus salasati lam tasihha taubatuhu. Sekiranya kita tak buat 3 syarat tadi, salah satu daripada 3 syarat tadi, maka tidak diterima taubat kita. Maka sebab tu, kalau kita nak masuk dalam madrasah Ramadan dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak ada kesilapan, tidak ada benda-benda lain, supaya rengek untuk kita buat ibadah, rengek untuk kita melakukan ibadah, maka tidak kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persiapan yang pertama, iaitu persiapan dalaman kita. Yang kedua, isti'dadul fikri, iaitu persiapan daripada sudut fikrah. Sudut fikrah kita, maksud dia apa? Kita kena faham dan juga kita kena tahu berkenaan dengan hukum hakam Ramadan. Hukum hakam Ramadan, hukum hakam puasa, kita kena tahu. Buat lagu ni batal, buat lagu ni makruh, kita kena tahu. Kalau kita tak ingat tak apa, tapi sekiranya berlaku perkara-perkara tersebut, maka kita akan tahu hukum hakam dia. Lagu ni batal, lagu ni makruh, lagu ni orang panggil sunat, lagu ni wajib. Maknanya hukum hakam berkenaan dengan Ramadan kita sudah gambar dalam kepala otak kita. Khususnya berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan puasa ni kita kena tahu. Benda biasa antara perkara-perkara yang membatalkan puasa, makan dan juga minum di siang hari di dalam bulan Ramadan dengan sengaja, maka hukumnya batal. Memasukkan air ke dalam rongga, rongga ni sama ada hidung, sama ada mulut, sama ada telinga, sama ada kubul dan juga dubur. Masuk air, masuk ke dalam rongga dengan sengaja, maka hukumnya batal. Maknanya berkenaan dengan hukum ni kita sudah tahu, kita sudah faham. Lepas tu pula hukum-hukum berkaitan dengan perkara-perkara baru. Contoh kita ni dalam bulan Ramadan kita ada appointment dengan doktor. Ada appointment sebulan sekali dengan doktor dalam bulan Ramadan. Doktor kata, Moci kena mari, sebab hamba nak cocok moci. Nak cocok. Kita ni tak tahu hukum kan? Batal. Mana boleh cocok? Batal. Jadi hukum batal kau tidak batal tu, kena tanya ayah hamba lah malam ni nya. Hamba tak usah jawab, tanya dia malam. Jadi hukum-hukum ataupun kita ni bulan Ramadan, kita berasa nak pergi booster. Kita tak booster lagi, kita nak dos yang ketiga dalam bulan puasa. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Batal ke tak? Batal ke tak? Hak tu tanya ayah hamba malam ni. Nak ayatnya hukum-hukum lagu ni kita kena tanya ulama-ulama, tanya orang alim, biar masuk dalam bulan Ramadan ni hilang waswah kita, hilang benda-benda yang duk serabut dalam kepala otak kita berkenaan dengan hukum hakam. Hak kita bimbangnya wal iyadza billahi min zalik,
kita puasa banyak hari dah. Kabar-kabar baru tahu, Allah batal puasa aku. Tak kena aku buat lagu ni. Tak kena. Kita ambil air semaya, kita buat super skala. Ambil air tu, basuh hidung tu dengan banyak. Kita buat skala-skala pun kita cuci belakang. Basah pun kita cuci juga hidung kita dengan air yang banyak. Hukumnya lagu mana? Hak tu kena tahu. Nak tahu tu, kita tanya ustaz tu, kita tanya orang alim ni, tanya tok guru tu. Biar benda-benda yang ada dalam kepala otak kita tu berkenaan dengan puasa kau gapo kita nak buat sesat. Sebab gapo amu sebut? Kerana apabila kita buat perkara-perkara yang membatalkan puasa, khususnya dalam bab puasa ni, kita kena qada puasa kita. Siang buku 6, buku 7 nak buka puasa tu, tiba-tiba kita buat benda lagu tu, kabar-kabar batal puasa kita. Bapa batal? Kerana kecuaian kita, kerana tak cara kita berkenaan dengan hukum hakam agama, khususnya berkenaan dengan puasa. Dalam puasa juga, dalam kitab fiqh sebut ada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia panggil mubtilatus shaum. Ada perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dia panggil muhbitatus shaum. Ada dua. Perkara-perkara yang membatalkan puasa dan juga perkara-perkara yang membatalkan pahala puasa. Dua perkara yang berbeza. Hak batal puasa tadi, contoh tadi, makan dan juga minum dengan sengaja dalam bulan Ramadan, batal puasa. Memasukkan air ke dalam rongga dengan sengaja, batal puasa. Hak kategori yang kedua ni membatalkan pahala puasa. Puasa dia sah, tapi pahala tak ada. Contoh dia apa? Mengumpat. Mengumpat. Orang lepas puasa, lepas sahur, lepas mai subuh di masjid buka Quran, baca Quran. Dia popek. Duk mengumpat, duk fitnah, duk mengadu domba, duk pelagar orang tu, duk pelagar orang ni. Wal iyadza billahi min zalik. Tak ada sini contoh. Maka Ramadan dia ataupun puasa dia sah, tapi tak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, kam min shaimin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash au kama qala. Berapa ramai di kalangan orang yang berpuasa laisa min siyami, tak ada kau satu daripada puasa dia ni kecuali dua perkara, al-ju' lapar, wal 'atash dan juga dahaga. Puasa lah dia, tak makan, tak minum, tapi rata duduk kata kau orang, duk puduh orang, duk fitnah orang, duk ngopak kau orang, rata jalan. Maka al-jum' wal 'atash, dia boleh lapar dan juga dahaga. Begitu juga dalam semaya pun ada. Dia semaya dia sah, tapi pahala tak ada. Kalau dalam kitab dulu dia buat ibarat semaya dengan memakai pakaian curi. Dia semaya piyah curi kau, jubah curi kau, kain pelekat curi, dia pakai awak semaya. Semaya dia sah, tapi pahala tak ada. Kalau contoh baru gak, contoh-contoh terkini gak, anak-anak muda kita, kena tegur. Semaya pakai rata tekok, semaya pakai bengga. Semaya dia sah, tapi pahala tak ada. Bapa tak ada? Kerana perhiasan lelaki bukannya rata tekok, bukannya rata tangan. Dia semaya dengan memakai perhiasan wanita, maka hukumnya haram. Semaya pakai, duduk tengah semaya pakai rata tekok, pakai bengga. Semaya lah dia, tak apa, semaya lagi dah, tapi pahala tak ada. Ni kena peringat. Kalau nak pakai sangat,
Tolek ok dah. Kena bakar sama. Buai lu semetar. Bubuh dalam poket kau. Letak mana-mana semaya. Lepas tu bakar balik lah. Kalau nak bakar. Ni benda-benda lagu ni. Kena sedar. Dia kita kena royak. Kau anak-anak muda kita. Duduk semaya terawih. Cukup orang panggil duduk semaya terawih 20 rakaat. Tapi rata tekuk. Pakai bengkel tangan. Sial lah ke dia. Persiapan yang ketiga. Iaitu isti'dadu al-badan. Iaitu persiapan daripada sudut jasmani kita. Kita kena jaga tubuh badan kita. Kita kena jaga kesihatan kita. Untuk kita beribadat di dalam bulan Ramadan. Kalau terawih kita sejak tu imam baca qiyam, sejak juga kita qiyam. Kalau sejak setengah tu imam qiyam, sejak setengah juga kita qiyam. Hak tak sehat tu nak buat guana Allah Ta'ala uji. Ni hak sehat-sehat ni, hak tak ada ke satu ni. Tiba-tiba wal iyadza billahi min dzalik, tak jaga makan, tak jaga minum, satu Ramadan tak boleh mari masjid. Tak boleh beribadat kepada Allah. Apa? Pukul 3 pagi makan nasi lagi. Duk menambah nasi. Tiap-tiap malam pukul 3, pukul 2. Pukul 3, pukul 2 duk makan nasi. Duk makan benda-benda hak menggaruk. Akhir sekali satu Ramadan wal iyadza billahi min dzalik tak boleh mari masjid. Yang keempat, yang terakhir, iaitu isti'dadul mal. Iaitu persiapan daripada sudut harta benda, duit, kewangan. Dalam bulan Ramadan ni kena cek dia duit banyak. Hak duit banyak dah tu alhamdulillah. Tapi hak duit banyak dah, kita spend banyak lagi dalam bulan Ramadan. Bapa? Sebab kita nak pergi ziarah bazar. Nak pergi bazar tu, nak pergi bazar ni. Lagu tu kok? Tak. Sebab kita nak bagi infak, kita nak bagi sedekah, kita nak bagi sumbangan. Kau masjid kita kau, ambo tengok dalam geruk siapa kena buka, orang panggil tender baru. Habis ni kena buka tender baru. Sebulan tender tu penuh. Alhamdulillah. Bagus orang kita ni. Tak ada puasa, tender tu penuh dah sebulan. Kena buka tender baru pula. Ini nak ayatnya sifat orang panggil murah hati pokok kita ni. Alhamdulillah. Jangan jadi terbalik. Dan sebelum bulan Ramadan, setiap kali semaya Jumaat, kita bagi 10 riyal. Bagi 50 riyal lah. 50 riyal. Masjid kota mana ada 10 riyal. 50 riyal biasa ni dia. 50 riyal masjid kota. Tiba-tiba masuk bulan Ramadan, 10 riyal. Terbalik. Kok bulan biasa 50 riyal. Masuk bulan Ramadan, 10 riyal. Tu terbalik. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ni 2 kali ganda. Sekala 50 riyal, hari ni 50 riyal. Minggu depan satu bulan Ramadan 100 riyal. Sebab apa? Sebab kita tahu kelebihan-kelebihan yang ada di dalam bulan Ramadan. Kita bagi situ, kita bagi sini. Iftar jama'i kau bergapo, kau anak yatim kau bergapo, kita boleh buat duit dengan banyak. Sebab apa? Sebulan ni promosi yang Allah Ta'ala beri kepada kita supaya kita buat pahala dengan banyak di dalam bulan Ramadan. InsyaAllah mudah-mudahan persiapan-persiapan tadi hamba yakin dan juga percaya kita sudah buat. Kita sudah berada di peringkat terakhir dah. Sebab hari Ahad ni kita puasa, kita sudah berada di peringkat terakhir, kita sudah buat persiapan-persiapan tersebut. Tunggu masa untuk kita laksanakan, untuk kita buat. Alhamdulillah. Ini satu orang panggil kelebihan, satu kesedaran yang Allah Ta'ala campurkan ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita, supaya kita tidak lalai daripada beribadat, menambahkan amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan. Apa yang penting, kita nak biar Ramadan kita ni Ramadan yang terbaik, Ramadan hak kita buat dengan rasa puas hati. Kalau Allah Ta'ala ambil nyawa kita pun, kita puas hati. Sebab puasa sebulan tu, kita buat gotu, kita buat goni, kita buat gotu, kita buat goni. Alhamdulillah.
Kita bila kita buat belaka, kita rasa kita puas hati, kita rasa kita ni orang panggil buat gapo hak Allah Taala nak, maka insya-Allah dengan rahmat Allah Taala Ramadan tadi Allah Taala akan kira sebagai amalan soleh, dan Allah Taala ambil dengan rahmat Allah Taala campakkan kita ke dalam syurga. Allah Taala masukkan kita ke dalam syurga. Ni benda hak kita nak, benda yang kita inginkan, maka gunakanlah kesempatan dan juga persiapan dan juga persediaan yang kita buat itu tidak lain tidak bukan untuk kita melipat kali gandakan amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita, dan Allah Ta'ala sentiasa buka hati kita, buka pintu hati kita untuk kita rengek buat amal ibadat di dalam bulan Ramadan, baca Qurannya, semaya sunatnya dan juga sebagainya, sedekahnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak melepaskan peluang tersebut ke atas diri kita, insya-Allah. Jadi di kesempatan yang ada ni, hamba nak minta maaf lah kepada adik kakak muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Sekiranya hamba ada buat salah dan juga silap, dan memaafkan kesalahan sama ada sengaja ataupun tidak sengaja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita semua, dan Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam madrasah Ramadan, ibarat kata dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih. Aqulu qadi hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.